Kemasukan Islam di Andalus bermula pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Gubernur Afrika Utara ketika itu ialah Musa bin Nusair. Kisahnya bermula apabila Musa bin Nusair sendiri telah mendapat bantuan dan sokongan daripada Julian selaku gubernur kerajaan Kristian di Andalus ketika itu. Hal ini terjadi kerana Julian sememangnya telah lama menyimpan dendam terhadap penguasa Andalus ketika itu yang bernama Raja Rodrik. Musa bin Nusair merasakan perkara tersebut sebagai suatu peluang yang cerah dalam memudahkan lagi gerak kerja beliau untuk menyerang Andalus. Musa menyuarakan rancangan itu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah dipersetujui oleh Khalifah, Musa menjalankan strategi pertama beliau iaitu dengan menghantar Tariq bin Malik untuk memimpin pasukan tentera dalam melakukan serangan kecil ke Andalus. Tariq dihendaki untuk memerhati dan mengintai keadaan geopolitik di Andalus dan kemudiannya menyampaikan maklumat yang diperoleh kepada Musa bin Nusair. Pada 711 Masihi, ekspedisi kedua menguasai Andalus secara besar-besaran telah bermula dengan diketuai oleh Tariq bin Ziyad dengan kira-kira 7,000 tentera. Pasukan tentera Islam mula memasuki Andalus melalui kawasan lereng bukit yang hari ini dinamakan sebagai Gibraltar dan dahulu dipanggil Jabal Tariq, dan kemudian mereka mendarat di pantai semenanjung Ibria. Pertapakan mereka di Andalus berjaya mengalahkan tentera Rodrik dan bermula dari situlah Islam mula bertapak di Andalus. Era pemerintahan Islam di Andalus bermula dengan era Gubernur, kemudian diteruskan dengan era Imarah, iaitu dimulai dengan Amir Abdul Rahman Ad-Dakhil. Seramai 8 orang amir memerintah pada era tersebut bermula 756 Masihi sehingga 929 Masihi. Amir yang terakhir di Andalus digelar sebagai Abdul Rahman An-Nasir. Nama beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah dan dilahirkan di Cordova pada tahun 277 Hijrah bersamaan 891 Masihi. Beliau wafat pada 16 Oktober 961 Masihi ketika berusia 71 tahun. Beliau mula memerintah pada 912 Masihi semasa berusia 21 tahun dan tempoh pemerintahannya adalah selama 50 tahun. Beliau mendapat gelaran Amir Al-Mu'minin pada 929 Masihi dan turut digelar sebagai An-Nasir Lidinillah yang bermaksud pembela agama Allah. Abdul Rahman An-Nasir telah memberikan banyak sumbangan dalam pelbagai bidang, antaranya bidang politik, pendidikan, fizik dan ekonomi. Beliau juga dianggap sebagai pengasas kedua kerajaan Bani Umayyah di Spanyol. Kerajaan Umayyah di Andalus mula merundum setelah kewafatan Abdul Rahman Al-Awsas yang merupakan Amir keempat. Kejatuhan ini telah mengakibatkan banyak pemberontakan di Andalus, seperti pemberontakan oleh Umar bin Hafsun yang membuat kawasan selatan bagi memisahkan diri dan mula membentuk sebuah pemerintahan. Apabila Abdul Rahman An-Nasir dilantik menjadi Amir, keadaan ketika itu sememangnya kucak-kacir dan pemerintahan beliau dapat dibahagikan kepada dua zaman, iaitu zaman menenteramkan keadaan dan zaman polisi luar. Tindakan pertama Abdul Rahman An-Nasir dalam mengubah pentadbiran Cordova adalah memperbaiki kehidupan rakyat dengan menolak segala bentuk cukai haram yang terlaksana sebelum pemerintahan beliau. Beliau juga menerapkan keadilan secara sama rata bagi semua orang, tidak kira pangkat mahupun harta. Setelah Abdul Rahman An-Nasir mengatur dan menyusun kabinet, beliau mula mengatur strategi dalam menyelesaikan masalah-masalah dari beberapa pemberontakan yang terjadi di Andalus. Antara usaha Abdul Rahman An-Nasir dalam memajukan semula Cordova ialah
beliau mula mengubah kabinet dengan memecat para menteri yang dilihat tidak layak memegang jawatan dan menggantikannya dengan orang yang lebih memiliki kemampuan dan mahir dalam pentadbiran. Selain itu juga, beliau memuliakan kedudukan para ulama, bahkan menempatkan para ulama lebih tinggi daripada kedudukannya sendiri. Beliau juga menerapkan dan mengamalkan syariah Islam dalam aktiviti sehariannya dan secara tidak langsung menjadi teladan kepada rakyatnya. Apabila Abdul Rahman An-Nasir telah dilantik menjadi Amir di Cordova, beliau berupaya membasmi pemberontakan dalam mana luaran di Andalus. Dengan keteguhan hati, keberanian dan kejujuran yang menjadi watak semua pemimpin di setiap zaman, Abdul Rahman An-Nasir akhirnya berhasil merebut kembali wilayah-wilayah Andalus yang berpecah belah dan hilang. Sepanjang tempoh 912 sehingga 961 Masihi, Abdul Rahman An-Nasir memperluaskan wilayah taklukannya. Ikya merupakan kota pertama yang berjaya ditakluk iaitu pada penghujung tahun 912 Masihi, diikuti dengan kota Elvira dan kota Zain pada tanggal 913 Masihi, kemudian disusuli pula oleh kota Arkidona. Pada tahun 913 Masihi, Abdul Rahman An-Nasir telah berjaya menguasai semula wilayah Seville yang sebelum ini ditadbir oleh Banu Al-Hajjaj. Pada tahun 914 Masihi pula, Abdul Rahman An-Nasir berjaya menguasai semula wilayah Algeciras yang dikuasai oleh Ibnu Hafsun yang ketika itu memberi tentangan yang kuat. Pada tahun 917 Masihi, Ibnu Hafsun telah pun wafat. Namun, tentangan tersebut tetap diteruskan oleh keluarga Banu Hafsun iaitu Ja'far, Sulaiman dan juga Hafs. Pada tahun 928 Masihi, Hafs berjaya ditewaskan oleh Abdul Rahman An-Nasir dan kota Bobastro diserahkan kepada kerajaan pusat. Pada tahun 929 Masihi, kerajaan Abbasiyah di Baghdad mulai lemah dan kerajaan Fatimiyah di Mesir mula meningkat. Apabila Abdul Rahman An-Nasir menerima berita tentang kebangkitan kaum Syiah di Kairawan dan mereka telah isytiharkan Al-Mahdi sebagai khalifah, jadi melihat kepada situasi kerajaan Abbasiyah di Baghdad mula lemah dan kerajaan Fatimiyah di Mesir mula meningkat, dan Imam Mahdi telah isytiharkan diri beliau sebagai khalifah, maka Abdul Rahman An-Nasir melihat perkara ini sebagai satu keperluan untuk beliau menyatakan dan mengumumkan dirinya sebagai khalifah pada hari Jumaat 16 Januari 929 Masihi. Abdul Rahman An-Nasir memilih sendiri gelarannya iaitu Khalifah An-Nasir Lidinillah, pembela agama Allah, dan mendirikan kekhalifahan Islam di Andalus yang berpusat di Cordova. Ketika itu, wujudnya 3 orang khalifah iaitu Khalifah Al-Muqtadi di Iraq, Khalifah Al-Mahdi di Qairawan dan juga Khalifah An-Nasir di Cordova. Perubahan politik yang terjadi pada zaman Bani Umayyah dari era keamiran menjadi kekhalifahan juga diwujudkan dalam bentuk perubahan fizik. Hal yang paling mengagumkan ialah pembangunan kota dan istana Az-Zahra ataupun Madinah Az-Zahra. Zaman kekhalifahan dinasti Umayyah Cordova ini mencapai puncak kejayaan dalam pembangunan fizik, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Perkara pertama yang dilakukan oleh Abdul Rahman An-Nasir ketika itu ialah memperluas dan mencantikkan bangunan Masjid Agung Cordova. Madinah Az-Zahra merupakan bukti kejayaan Islam di Cordova yang dibangun oleh Khalifah Abdul Rahman An-Nasir dari Bani Umayyah. Madinah Az-Zahra atau dikenal sebagai kota yang bersinar merupakan sebuah istana dan pusat pemerintahan kerajaan Islam pada tahun 900-an di Cordova. Tempat ini juga merupakan sebuah kota permukiman yang indah yang dibangun di atas kontur tanah bertingkat 3.
Di tingkat teratas merupakan pusat pemerintahan, tingkat kedua adalah pemukiman warga, tingkat terbawah adalah taman yang indah. Medina Az-Zahra terletak sekitar 13 km dari pusat kota Cordova. Pada tahun 2014, Medina Az-Zahra masuk ke dalam salah satu warisan budaya dunia dan sehingga kini Medina Az-Zahra tidak pernah sepi dari pelancong daripada pelbagai pelosok dunia. Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir, Andalus sudah mula mencapai kecermelangan dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Abdul Rahman An-Nasir ini juga merupakan seorang pemerintah yang amat mementingkan aktiviti keilmuan dan kebajikan rakyatnya seperti khalifah yang sebelumnya. Pada awal perkembangan institusi pendidikan Islam di Andalus, masyarakat di sana hanya menimba ilmu di masjid, kutab dan madrasah. Namun, Abdul Rahman An-Nasir ini telah berjaya untuk mengembangkan institusi pendidikan dengan menubuhkan sebuah universiti yang telah menjadi ikon Andalus pada ketika itu. Boleh dikatakan, semua bandar utama mempunyai universiti yang tersendiri dan bandar-bandar kecilnya pula mempunyai sekolah-sekolah. Para ilmuwan juga telah bertungkus lumus untuk menunaikan tanggungjawab mereka dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kebanyakan daripada para ilmuwan ini, mereka mempunyai perpustakaan peribadi yang mana mereka jadikan sebagai rujukan ketika menulis. Antara tokoh ilmuwan yang lahir pada ketika itu ialah Ibnu Khaldun, Al-Idrisi, Al-Bakari, Ibnu Jubail, Ibnu Firnais dan Az-Zahrawi. Jadi, universiti pertama di Andalus telah pun diasaskan oleh Khalifah Abdul Rahman An-Nasir. Universiti yang bertempat di Masjid Jami' Cordova ini dikenali dalam sejarah sebagai Universiti Cordova. Universiti Cordova ini dikatakan sebagai satu tempat pengajian yang terbaik di dunia pada zaman tersebut. Universiti Cordova juga perlahan-lahan menjadi terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam serta berjaya untuk berdaya saing dengan dua buah universiti yang tersohor, iaitu Al-Azhar di Kahirah dan Nizamiyah di Baghdad. Sejak tertubuhnya Universiti Cordova, banyak bidang pengajian ilmiah telah berkembang. Bidang pengajian di institusi pendidikan ini merangkumi bidang astronomi, geografi, kimia, sejarah, matematik, perubatan, falsafah dan juga undang-undang. Keunggulan universiti tersebut sebagai sebuah pusat pendidikan yang terbaik dan tersohor di Eropah telah berjaya menarik perhatian para pelajar dan sarjana dari seluruh pelosok dunia untuk datang ke Universiti Cordova bagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Antara sarjana yang bertugas di Universiti Cordova ialah Ibnu Qutaibah, yang mana beliau dikenali sebagai ahli tata bahasa dan juga ahli filologi. Abdul Rahman An-Nasir juga telah membina rumah anak yatim di setiap bandar besar. Seramai 500 orang pelajar daripada keseluruhan rumah anak yatim ini telah mendapat pendidikan yang sewajarnya pada zaman beliau. Di samping itu, sumbangan Abdul Rahman An-Nasir juga dapat dilihat melalui usaha beliau dalam mengembangkan perpustakaan. Ketika pemerintahan beliau, terdapat banyak perpustakaan yang terkenal sebagai pusat intelektual di Eropah. Perpustakaan di Raja Cordova ialah perpustakaan rasmi yang pertama didirikan di Andalus yang diasaskan oleh Amir Abdul Rahman II pada awal zaman pemerintahannya. Kemudian, perpustakaan tersebut telah dikembangkan oleh Abdul Rahman An-Nasir dan akhirnya perpustakaan tersebut telah menjadi perpustakaan yang terbaik di dunia pada zaman itu. Perpustakaan tersebut dikatakan mempunyai ratusan kitab dalam ratusan judul. Ia mempunyai 40 buah bilik yang dikatakan mempunyai 18,000 buku bagi setiap satunya. Semua koleksi tersebut merupakan hasil tulisan tangan kerana pada ketika itu belum wujud lagi sistem percetakan sebagaimana yang berlaku pada zaman sekarang.
Jika khalifah tidak dapat membeli karya yang asli, Abdul Rahman An-Nasir memerintahkan supaya orang untuk menyalinnya. Seterusnya, sumbangan Abdul Rahman An-Nasir ini juga dapat dilihat melalui usaha beliau dalam menaungi kegiatan penterjemahan yang telah dimulakan oleh Abdul Rahman II. Banyak sarjana yang berbakat di Andalus dan Timur berkumpul di istana beliau dan mereka diberikan ganjaran yang lumayan. Pada zaman pemerintahan beliau, banyak hasil karya Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ada juga beberapa buah karya asal dalam bahasa Arab yang telah meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, Andalus juga telah menjadi pusat penterjemahan utama bahasa Arab kepada bahasa Latin. Hal ini kerana orang Islam di Andalus memiliki kebudayaan Arab yang sangat tinggi, termasuklah dalam menyediakan teks Arab. Terjemahan daripada karya Yunani yang asal yang dihasilkan oleh ahli matematik, astronomi dan fizik dari negara timur. Antara ilmu yang berkembang pada ketika itu ialah falsafah, sastra, sains, muzik dan sebagainya. Dan tokoh ilmuwan yang ada pada ketika itu ialah Ibnu Massarah yang dikenali sebagai ahli falsafah, Ibnu Al-Ahmar, ahli sejarah Ahmad bin Nash dan Maslamah Ibnu Al-Qasim sebagai ahli astronomi. Pada akhir abad ke-10 Masihi, akhirnya Cordova muncul sebagai sebuah pusat intelektual di Eropah dan ianya telah mencapai puncak kecemerlangan pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III dan anaknya Al-Hakam. Dan merekalah yang telah memberikan sokongan kepada para intelek yang terkenal pada ketika itu seperti Ibnu Qutiyah, Zubair dan lain-lain lagi. Abdul Rahman An-Nasir telah banyak meninggalkan bukti sebagai seorang negarawan yang bijaksana. Sesungguhnya, bandar Cordova, Seville dan bandar-bandar Islam yang lain merupakan pusat kebudayaan Islam yang terunggul di Eropah. Di samping itu, kedatangan Islam ke Andalus telah membawa sinar kejayaan bagi memperkembangkan lagi kegiatan ekonomi yang semakin lumpuh dan jatuh semasa zaman pemerintahan kerajaan Visigoth dan kerajaan Rom. Andalus terjebak dengan pelbagai isu politik yang secara tidak langsung boleh memberi kesan kepada ekonomi negara. Oleh yang demikian, Abdul Rahman An-Nasir memperkukuhkan lagi sistem ekonomi bagi menjamin keseragaman hidup masyarakat di Andalus. Hasil perindustrian dan pertanian Andalus meningkat dan melebihi keperluan asal dalam negara, menyebabkan sektor ekonomi di Andalus semakin pesat dan menjadikan Andalus salah sebuah negara termaju di Eropah ketika pemerintahan Bani Umayyah. Antara penyumbang kepesatan ekonomi negara ketika itu ialah kegiatan pertanian yang mana memberikan kesan positif bukan sahaja kepada pemerintah, malah juga kepada rakyat setempat. Mereka telah memperkenalkan pelbagai teknik baru seperti pengenalan kepada tanaman-tanaman, teknik penanaman yang bernas, kalender pertanian dan sebagainya bagi meningkatkan hasil pertanian negara. Oleh kerana bekalan mentah yang banyak dan melebihi keperluan negara, maka permintaan juga semakin meningkat dan telah membantu memesatkan lagi kegiatan pertanian. Kemajuan dalam bidang perindustrian juga merupakan tunjang kepada kepesatan ekonomi di Andalus yang mana banyak menghasilkan penemuan baru ketika kemunculan institusi-institusi intelektual yang secara tidak langsung melahirkan ramai tenaga-tenaga mahir. Bagi menjamin kelancaran kegiatan perniagaan dan perdagangan, pembinaan pasar memainkan peranan yang amat penting. Kewujudan pasar sebagai tempat berniaga akan memudahkan pelbagai aktiviti jual beli barangan. Pada zaman Bani Umayyah di Andalus, terdapat banyak pasar yang didirikan untuk menjadi pusat kegiatan perdagangan dan memudahkan rakyat mendapat barangan keperluan mereka. Kebiasaannya, setiap bandar di Andalus mempunyai pasar mereka tersendiri.
Antaranya ialah Al-Kaisariyah dan pasar-pasar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kegiatan perdagangan di Andalus telah lama mengamalkan sistem pertukaran barang sebelum kedatangan Islam ke Andalus lagi. Para petani dan penduduk luar bandar akan membawa barangan keluaran negara mereka seperti hasil pertanian dan barangan industri kampung untuk diniagakan di bandar-bandar besar dan seterusnya membeli barangan keperluan yang tidak terdapat di kampung. Selain mereka melakukan perdagangan dalam negara, mereka juga mengamalkan kegiatan perdagangan dengan seluruh Eropah, Afrika dan Asia, iaitu perdagangan import dan ekspor. Para pedagang Andalus, tidak kira Islam, Yahudi maupun Kristian, melaksanakan perniagaan import dan ekspor melalui jalan darat atau jalan laut yang secara tidak langsung telah membuka beberapa pelabuhan dan perbandaran baru hasil daripada kegiatan perdagangan import dan ekspor. Bandar-bandar besar seperti Cordova, Malaga, Toledo dan sebagainya berperanan sebagai pusat kegiatan perdagangan di Andalus, sama ada dalam kalangan pedagang-pedagang tempatan maupun luar negara. Barangan keluaran Andalus telah dieksport ke luar negara sama ada melalui jalan darat maupun jalan laut. Salah sebuah pelabuhan terbesar iaitu Seville berperanan sebagai pusat untuk mengeksport kapas, buah zaitun dan minyak. Manakala kunyit, buah tin, batu marmar dan gula pula dieksport ke Jain dan Malaga. Selain itu juga, barangan lain seperti permaidani, senjata dan alatan seperti kod, pinggan mangkuk dan sebagainya telah dieksport ke Afrika Utara. Manakala emas, perak, alatan solat, besi dan ubat-ubatan telah dieksport ke Mesir. Di samping itu juga, Andalus juga telah mengeksport hamba abdi, pakaian tenunan, peralatan kulit dan pedang ke negara India dan China. Kain-kain sutera keluaran Andalus juga telah dieksport ke Itali dan negara-negara Eropah yang lain di bahagian utara. Pada masa tersebut juga, buah tin keluaran Malaga sangat terkenal pada masa tersebut dan ia telah dieksport ke India dan China. Perdagangan Andalus tidak hanya tertumpu kepada perdagangan ekspor, malah kerajaan Andalus juga mengamalkan mengimport barang dari luar negara, terutamanya barangan yang tidak terdapat dan sukar didapati di Andalus. Antara produk-produk yang diimport dari negara luar seperti kuda, perisai buatan Tunisia, mamar dan arang batu yang kebiasaannya diimport dari negara Afrika Utara. Andalus bukan sahaja menerima import barangan, malah juga menerima import perkhidmatan seperti penyanyi-penyanyi wanita yang diimport dari Mesir terus ke Andalus. Di samping itu juga, India dan China juga mengimport produk-produk wangian, kayu, tombak dan pedang terus ke Andalus. Kesimpulannya, Abdul Rahman An-Nasir banyak menyumbangkan tenaga dan kebijaksanaannya dalam menghadapi isu politik, ekonomi maupun sosial ketika pemerintahannya di Andalus. Abdul Rahman An-Nasir telah berjaya mengubah lanskap pemerintahan Andalus yang kurang memberangsangkan kepada suatu tahap yang boleh dibanggakan, seperti pembinaan kota dan istana Az-Zahra, pembinaan universiti dan masjid, malah menimbulkan kekaguman para pendatang untuk berkunjung ke negara Andalus.